Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali setelah terhenti 2 minggu. Ni pun rasa belum pulih sebelumnya. Kalau akak sikit suara lain dah, dia lain. Jadi kena kawal, kena. Tapi kalau kecek ni guna nada gendah semua tak puas hati, tak lawa. Kita biasa tinggi dah. Cubalah kita cuba. Tapi biasanya 2-3 malam dia cuba. Lepas 15 minit lagi dia pergi nak suara ke lagi. Belum pulih sepenuhnya. Kalau juga boleh, tapi lelah, jadi lelah. Baik, sambungan kita pada ayat berapa Ayat 26 rasanya. Ayat 26 di surah Al-Hijr, masuk tentang kisah permulaan kejadian manusia, perintah Allah kepada malaikat untuk sujud hormat kepada Adam, dan juga keengganan iblis untuk sujud kepada Adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia, yakni Nabi Adam, asalnya daripada salsal, min tin, yabis, daripada tanah yang kering, iaitu bercampur dengan min hama'im masnun, tanah lumpur hitam yang berubah baunya. Wal janna, itu mak lazim kalimi musaqqal, wal janna 6 harakat. Dan jan ni bapa jin yang disebut dengan nama iblis. Jan ataupun bapa jin telah kami ciptakan ia sebelum itu min naris samum, daripada api yang sangat panas. As-samum maknanya syadidul hararah, api yang sangat panas yang tidak ada asap padanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun, sesungguhnya akulah pencipta yang telah menciptakan manusia daripada tanah kering yang bercampur dengan tanah lumpur hitam yang berubah baunya. Fa idza sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan kejadiannya itu, aku tiupkan padanya daripada ruhi, rohku, roh ciptaanku. Adanya idafah roh itu kepada Allah sebagai suatu idafah tashrif, roh ciptaanku, maka faqa'u lahu sajidin, lalu mereka pun menyukur sujud kepadanya, yakni sujud hormat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah para malaikat semuanya sekali, illa iblis, kecuali iblis adalah ia merasa enggan untuk menjadi dari kalangan orang-orang yang sujud, ataupun dari kalangan malaikat yang sujud kepada Adam. Lalu Allah Ta'ala berkata dengan bertanya kepada iblis, ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin, apa halnya, apa pasal kamu tidak mahu bersama dengan para malaikat yang sujud? Lalu dia berkata,
lam akul li asjuda li basharin, tidaklah aku sujud kepada manusia yang telah engkau ciptakan daripada tanah kering bercampur dengan lumpur hitam yang berubah baunya. Di sini kita perhati dalam ayat ni saja ada 3 tempat. Salsalim min hama'im masnun 26, ayat 28, ayat 33. Kalau kita ngapa ayat ni tak faham makna, sah tukar. Habis hama'im masnun ulai balik wal jannah, tak habis sama. Jadi kita faham ayat tu supaya kita tahu jalan cerita. Kalau kita hafal dengan tak faham jalan cerita, kita akan ulang ayat sama sebab ada 2-3 tempat ayat yang sama bunyi akhirnya, itu min salsalim min hama'in masnun. Lalu Allah Ta'ala berkata, keluarlah kamu daripadanya, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang direjam, itu diusir, dihalau ia, dan sesungguhnya ke atas engkau laknat hinggalah hari kiamat. Maksud laknat di sini dijauhkan daripada rahmat. Lalu Iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Iblis menjadi kafir sebab dia enggan untuk sujud hormat kepada Adam, derhaka kepada Allah dengan satu perintah, iaitu sujud hormat kepada Adam, maka dia menjadi kafir. Tetapi dia masih ataupun dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Kekafiran bukan dia menafikan Allah sebagai Tuhan, dia yakin Allah Ta'ala Tuhan. Tetapi sebab dia derhaka kepada satu perintah Allah dan dia tidak mahu bertaubat, maka dia menjadi kafir, sebagaimana dalam ayat surah Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu dia berkata, Rabbi fa'anzirni, wahai Tuhanku, maka berilah tangguh kepada aku untuk terus hidup sehinggalah hari manusia dibangkitkan, iaitu hari di mana ditiup sangkakala yang pertama. Lalu Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya engkau di kalangan di kalangan makhluk yang diberi tangguh untuk kamu terus hidup sehinggalah hari waktu yang telah maklum, yang telah diketahui, hari berlakunya kemusnahan alam ini secara total, secara keseluruhannya. Lalu dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, dengan sebab engkau telah aghwaytani, menyesatkanku, yakni engkau telah menentukan aku dari kalangan golongan yang sesat disebabkan aku derhaka kepada perintahmu, pastilah aku akan hiaskan untuk mereka di atas muka bumi sehingga perkara yang buruk dilihat baik, dan aku akan sesatkan mereka ajma'in, semuanya. Ini janji Iblis kepada Allah, suatu ikrar, dia akan berusaha menyesatkan manusia supaya sebahagian besar manusia akan diheret masuk ke neraka dengan sebab disesatkan oleh Iblis. Ini dia punya janji dia. Illa, kecuali, dia ada istisna, pengecualian. Illa, kecuali, melainkan hamba-hambamu dari kalangan mereka yang mukhlasin. Mukhlasin yang benar-benar dijaga, dipelihara. Ada setengah terjemah dengan ikhlas, bukan ikhlas. Ayat ni bukan mukhlisin, mukhlasin. Ada setengah dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Silap terjemahan tu. Kalau ikhlas, lam tu mari bawah mukhlisin, dia mari dalam bentuk isim fa'il atau hukum sifat musyabbahah. Bila mukhlasin, dia mari dalam bentuk isim maf'ul. Lain tu, makna pun lain. Hamba-hamba Allah yang betul-betul mukhlas, dipelihara, dijaga oleh Allah sehingga tidak terkena olehnya kesesatan yang disebabkan oleh godaan Iblis. Bukan bermakna semua manusia ni akan selamat, kena juga, tetapi ada yang kena tidaklah sampai ke tahap sesat. Lalu Allah Ta'ala berkata, inilah dia jalanku yang mana alayya, maknanya haqqan alayya, mestilah bagiku menjaga mereka, sebab jalan ini jalan yang lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tiadalah bagi engkau ke atas mereka sultan, sebarang kuasa, yakni untuk kamu memperdaya, menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang mengikuti engkau dari kalangan orang yang ghawin, yang sesat. Dan sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat yang dijanjikan untuk mereka semuanya, yakni orang-orang yang sesat kerana mengikut jalan Iblis, yang mana neraka Jahannam itu mempunyai sab'atu abwab, 7 pintu. Dalam tafsiran sebut 7 pintu, termasuklah 7 bahagian. Maksudnya 7 nama neraka. Pintu merujuk kepada neraka itu sendiri. Mana setiap pintu itu pula ada juz'um maksun, bahagian yang telah diagihkan, yang telah dibahagikan. Baik. Jadi panjang kita baca malam ni ayat 26 44 sebab kita nak berabi. Ini suatu cerita. Jadi kalau kita baca sekerat, cerita tu tak habis, tergantung. Baik.
Allah Ta'ala memulakan takkid ayat 26, walaqad khalaqnal insan. Kita akan dapati dalam Quran beberapa ayat apabila Allah Ta'ala menceritakan bahawa dia telah menciptakan manusia, dia mari dengan taukid, lam taukid dan qad taukid. Seperti dalam surah Qaf, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Walaqad khalaqnal insan juga. Ataupun dia mari dalam bentuk inna taukid juga. Ada nun pula, ada inna, adatut taukid, adatun nasbi yang berfungsi sebagai taukid. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami bagi pihak Allah yang menciptakan manusia. Maksud ini merujuk kepada Nabi Adam. Perkataan insan merujuk kepada Nabi Adam. Kita akan melihat perkataan insan dalam Quran. Walaupun insan itu dipanggil ismul jinsi, nama bagi manusia, spesies manusia, tapi kadang-kadang dia mari dalam bentuk yang umum, kadang-kadang dia mari dalam bentuk yang khusus. Dalam ayat ini bentuk khusus. Walaupun this insan mana Nabi Adam. Sama dengan ayat kedua surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Ayat yang pertama, hal ata 'alal insan, tidakkah telah datang kepada manusia hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, satu ketika daripada masa yang mana ketika masa itu manusia belum disebut. Manusia ini maksud dalam ayat pertama surah Al-Insan, hal ata 'alal insan, ialah Nabi Adam. Nabi Adam. Manakala insan dalam ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad, kami ciptakan manusia daripada benih, air benih yang bercampur lelaki perempuan. Manusia secara umum. Adapun Nabi Adam digunakan insan juga, tapi dalam bentuk yang khusus. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Itu umum, tidak khusus pada Nabi Adam. Jadi kita nak faham tafsiran insan untuk khusus umum, perlu dilihat dari segi siyakul ayat, cara ayat tu dibawa, mafhumnya, maknanya. Jadi penciptaan manusia diciptakan daripada salsal. Salsal ni tanah kering. Kalau benda lah kita buat dengan tanah kering, dia jadi kosong dalam, dia ada rongga, gelonggong, orang kata gelonggong dalam. Bila masuk angin dia akan bunyi. Kalau kita baca kisah di mana seorang lelaki di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa AS, bernama Samiri. Kisahnya dalam surah Taha. Ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel kepada saudaranya Nabi Harun untuk Musa AS pergi bermunajat, ketika itulah sebahagian Bani Israel telah disesatkan oleh As-Samiri dengan sebab dia menciptakan patung anak lembu, Al-Ij. Patung anak lembu ni bila dia kering, asal buat dengan tanah liat, bila kering dia ada rongga dia, rongga tempat masuk angin dalam lubang hidung lembu tu, lubang telinga, menyebabkan bunyi. Bunyi dia disebut khuwar. Apa dia? Ijlan lahu khuwar, anak lembu yang ada baginya bunyi. Sebab tu manusia tu Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah yang kering, disebut salsal, sebab sifat dia bila kering dia akan bunyi. Kalau ada gapo-gapo masuk dia klik-klik bunyi, sepuluh gapo dia, sepuluh celeng orang tanah liat apa dia, ataupun tabung yang buat daripada tanah liat, itu salsal. Ada riwayat menyebut setelah Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam untuk tempoh beberapa lama, ada pendapat menyebut 40 hari, ada sebut lebih lama, dibiarkan Adam dengan tidak ditiupkan roh. Lalu iblis berlega, perhati tengok, ni manusia macam ni manusia. Lalu dia melihat Adam itu suatu makhluk yang ada pada dirinya jauf, ada rongga dalam ruang hak dia boleh menyusup masuk. Dia tahu dah. Sebab manusia diciptakan, Adam diciptakan daripada salsal, tanah, turab, tin yang yabis, tanah yang kering. Asalnya kering, campur dengan tanah liat yang dicampur dengan air. Salsal, ataupun kalau kita baca dalam ayat Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun
Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu wahai manusia asalnya daripada tin. Tin kena baca tebal ta bukan tak. Kalau baca tin buah tin pula. Kalau baca dengan tak min tin, tinin. Tin maknanya turab campur dengan ma. Tanah campur dengan air. Sebab tu dalam tubuh kita ni ada cecair. Ada macam-macam cecair. Dalam badan kita termasuk darah, apa sebagainya, kita meludah, kahak, macam-macam semua. Asalnya ada air. Allah Ta'ala ciptakan manusia tanah yang bercampur dengan air. Itu salsal, tanah kering daripada hamain. Hamain tanah lumpur. Tanah lumpur. Kalau baca dari surah Al-Kahfi, rujuk surah Al-Kahfi, kisah pengembaraan Zulkarnain. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha tawrubu fi 'ainin hami'atin. Bila Zulkarnain mengembara sampai ke sebelah barat, dan dia sampai ke satu tempat matahari terbenam, dan ia terbenam pada sumber air yang bercampur dengan hami'atin, lumpur. Ainin hami'atin. Bila sampai situ, wa wajada 'indaha qauma, dia jumpa dengan satu kaum. Itu cerita Zulkarnain. Mana tempat dia jumpa satu kaum, tempat tepi laut yang tanah dia berlumpur, hami'at, hamain. Tanah berlumpur yang berwarna hitam. Sebab tu keturunan manusia ni kita perhati macam-macam warna kulit. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah yang pelbagai warna. Maka lahirlah manusia itu ada kulit hitam, sangat hitam. Ada yang putih merah. Ada yang putih, ada yang kulit sawo matang macam orang Melayu, orang Asia Tenggara. Macam kita lah. Pelbagai warna kerana diciptakan Adam daripada tanah yang pelbagai. Kemudian masnun. Masnun maknanya mutaghayyirur raihah, boleh berubah baunya. Bau yang boleh berubah. Kita tidak mendapati suatu makhluk yang apabila mati sangat busuk baunya kecuali manusia. Manusia. Sebab tu menjadi suatu sunnah bagi keturunan Adam apabila mati perlu ad-dafan, al-madfun, dikebumikan untuk mengelak daripada bau busuk yang telah mati supaya tidak menyusahkan orang yang masih hidup. Masnun maknanya bang. Sebab tu apabila berlaku peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia zaman Nabi Adam, riwayat Israiliyat menyebut anak Nabi Adam itu Qabil dan Habil. Tak ada dalam hadis yang sahih. Ulama-ulama tafsir sebut Qabil Habil anak Nabi Adam itu berdasarkan riwayat Israiliyat. Betul atau tidak riwayat itu tidak penting. Ia hanya melibatkan fakta namanya, tapi peristiwa itu berlaku sebab disebut dalam Quran. Qabil telah membunuh Habil. Setelah dibunuh, ada ulama tafsir menyebut dia tak tahu macam mana nak buat berhari-hari sehingga mayat itu dah berubah jadi bekok, kembung dan berbang. Lalu faba'athallahu raban, Allah Ta'ala hantar seekor burung gagak yabhathu fil ard, lalu dia cakar-cakar tanah untuk dia perlihatkan, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, untuk gagak itu tunjukkan kepada Qabil bagaimana cara dia nak kebumikan jenazah adiknya yang telah mati sebab dibunuh oleh dia, yang telah berbang. Bila mati bang, ini hak tak mati dah. Tapi sebenarnya badan manusia ni kalau kita tak bersih, kita kalau tak mandi 2-3 hari pihak sendiri, dia akan berbang. Ada sesetengah pendapat kata, lalu adalah bukan amalah orang lain cerita, lalu kawasan ada perkaman orang asli, dia pernah bui tumpang orang asli naik, lepas tu menyesal, dia kata bang, kata dia bang, dia kata tidak ada niat nak merendahkan orang asli, dia kata ada sesetengah tu mungkin lama dia tak mandi, bang, kata dia. Masa di Madinah rakan-rakan daripada setengah benua Afrika, memang badan dia berbang. Umumnya begitu, tidak kata siapa-siapa, memang dia berbang. Kita cukup tidak selesa kalau pergi solat di masjid universiti, tiba-tiba sebelah kita tu nampak orang Afrika.
Afrika, dia ada bang. Jadi kita kena terima, mungkin dia punya pigment kulit dia tu Allah Ta'ala jadikan kulit yang mudah berbang. Sebab sifat Nabi Adam asalnya daripada hamain masnun, tanah lumpur yang berbang, yang boleh berubah bang. Sebab tu salah satu sunnah Nabi yang Nabi SAW sebut ialah, dijadikan aku ni hubbiba ilayya minad dunya, jadikan aku kasih akan dunia ini dengan sebab antaranya atib, suka kepada bau-bauan, wangi-wangian. Sebab wangi-wangian itu sesuatu yang apabila digunakan boleh mengurangkan bau badan kita. Badan kita ni dia sesuatu yang berbau. Kita ambil contoh, kalau kita berpuasa, mulut kita berbau sebab perut kita kosong, tak ada makanan. Baik. Jadi asalnya manusia itu begitu. Wal jan, dan bapa jin. Jan bapa jin, abul jin, itu iblis, telah kami ciptakan sebelum itu daripada api yang sangat panas. Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah. Tanah adalah satu makhluk ciptaan Allah. Kalau kita kata asal manusia daripada tanah, asal tanah daripada apa? Tak boleh jawab Ta'ala itu. Kerana Allah Ta'ala menciptakan setiap makhluk ini semudah kun fayakun. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Bahawasanya kata-kata kami terhadap perkara yang kami kehendaki untuk melakukannya, kami hanya mengatakan kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki diciptakan tanah dan bumi, maka jadilah bumi. Dan unsur tanah pada bumi itulah yang dijadikan unsur utama untuk diciptakan manusia. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan, sebelum itu, sebelum diciptakan manusia, diciptakan iblis daripada api. Iblis diciptakan daripada api. Timbul soalan, api diciptakan daripada apa dia? Tidak ada jawapan bagi soalan itu, sebab Allah Ta'ala menciptakan api mengikut iradanya, kehendaknya, hanya kun fayakun. Kun fayakun ni ada dua dalam Quran. Dalam surah An-Nahlu, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Satu lagi di akhir surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Tidak ada sesuatu pun yang susah bagi Allah, melainkan urusannya semua adalah mudah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya perkara itu adalah mudah bagi Allah. Diciptakan jin daripada api yang sangat panas. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikah min nur. Diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqatil jan min marijim min nar. Diciptakan jan, bapa jin, iblis daripada api yang panas, api yang sangat panas. Dan diciptakan kamu Adam, wa khuliqa Adam, diciptakan Nabi Adam, manusia pertama, mimma wusifa lakum, dengan apa yang disifatkan ia untuk kamu. Sebagaimana kita sekarang inilah bentuk asal Nabi Adam. Bentuk begini, itu ada kepala di atas, telinga dua kiri kanan, mata, hidung. Cuma saiz Nabi Adam besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kitab Bad'ul Khalqi, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam sittuna dhira'an tulan wa ardan. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam 60 hasta, tinggi dan lebar. Besar. Besar. Kalau baca kisah Nabi Adam, sebagaimana kata seorang tokoh motivasi di Mesir, Amr Khalid, dalam buku dia berhubung dengan kisah dakwah, kisah sejarah Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ada riwayat menyebut Nabi Adam lebih apa dia? Lebih sempurna, lebih menarik, lebih cantik, lebih cara Allah Ta'ala buat, dia punya design, reka bentuk badan Nabi Adam tu lebih baik daripada yang lain, termasuklah Nabi Yusuf. Kalau suruh Nabi Yusuf ni cantik begini, Nabi SAW begini, ada kaul pendapat, kata Amr bin Khalid, Nabi Adam tu lebih hebat lagi dari segi manzar, dia punya view, cara kita tengok dia tu lebih memukau. Sebab dia lah manusia pertama yang Nabi sebut dalam hadis, apabila berlaku di hari kiamat nanti berlaku pertikaman lidah antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa dan Nabi Adam berhujah, masing-masing berhujah. Kata Nabi Musa, ya Adam, anta abuna, khalaqakallahu biyadihi wa asjada lakal malaika. Kata Nabi Musa, ini ada dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Musa, wahai Adam, kamu adalah bapa manusia. Kamu adalah manusia pertama. Allah Ta'ala ciptakan kamu terus dengan tangannya. Nabi sebut yadika. Bagaimana tangan Allah tak perlu kita persoal, walaupun ada ulama mentakwilkan tangan dengan maksud kuasa. Tapi ulama salaf, dia kata apabila Nabi sebut dalam hadis itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dengan tangannya, dengan tangan Allah. Bagaimana tangan tidak diketahui kaifiat, tapi bukan sama dengan tangan makhluk. Seandainya ditakwilkan tangan dengan maksud kuasa, makhluk lain pun Allah Ta'ala ciptakan dengan kuasanya juga. Jadi tidak ada khususiyah bagi Adam kalau ditakwilkan tangan dengan maksud kuasa. Itu ada perbahasan di kalangan ulama lah. Kata Nabi Musa, Allah Ta'ala ciptakan engkau wahai Adam dengan tangannya, lalu dia menjadikan malaikat sujud kepada engkau. Tetapi dengan sebab kesalahan engkau lah menyebabkan kami semua manusia, keturunan kamu keluar daripada syurga. Itu Nabi Musa merujuk kepada kesilapan Nabi Adam makan buah larangan dari syurga, syajaratul khuldi. Lalu Nabi Adam kata, atalumuni, adakah kamu mahu mencela aku ala amrin qaddarahullahu alayya, atas satu perkara yang telah Allah Ta'ala takdirkan kepada aku sebelum dia ciptakan aku 50,000 tahun dulu. 50,000 tahun sebelum diciptakan Adam, sudah ada ketetapan di sisi Allah di Lauh Mahfuz bahawa makhluk yang bernama Adam ni akan melakukan kesalahan makan buah khuldi. Tapi sebenarnya berbahasa ini ada di kalangan ulama berhubung dengan bab qada dan qadar, iaitu dalam bab qada dan qadar al-ihtijaju bil qadar fil masaib dunal ma'ayib. Berhujah dengan qadar ni dalam perkara yang disifatkan sebagai musibah, bukan dalam perkara yang disifatkan mengaibkan. Kalau aib kesalahan yang disengajakan, tak boleh orang itu berhujah dengan qadar. Kalau orang itu curi, dia kata tak boleh kata salah, Tuhan telah tulis dah di Lauh Mahfuz sebelum aku lahir ke dunia, lagi pada hari sekian aku akan mencuri. Buat alasan gitu, tak boleh. Dalam bab al-musibah al-masaib. Lalu fahajja Adam Musa, Adam boleh berhujah mengalahkan Musa. Maksudnya dia buat ni bukan sebenarnya Allah Ta'ala telah tentukan kepadanya untuk itu kisah Adam. Kita nak habiskan hadis tadi hak sebut malaikat daripada cahaya, Adam sebagaimana yang disifatkan pada kamu dengan kejadian yang begini. Baik. Apa tadi? Jin, bapa jin daripada naris samum, api yang sangat panas. Perkataan sam, sim, mim tu sam dalam bahasa Arab asalnya racun. Asalnya racun. Api ataupun udara yang panas yang apabila seseorang berada dekat api itu dia rasa terseksa, sakit. Apa dia? Masmum, ashabu shimal, lima ashabu shimal fi samumi wa hamim. Samum, sam, as-samum. Ayat dalam suratul Waqiah tentang keadaan golongan kiri, golongan yang dimasukkan dalam neraka. Wa ashabu shimal, lima ashabu shimal fi samum wa hamim, berada dalam suasana udara yang panas. Udara tu rasa panas, bahang panas, samum, hamim, air yang mendidih menggelegak, samum. Di sini Allah Ta'ala mensifatkan jan, bapa jin iblis itu diciptakan sebelum Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam min naris samum, daripada api yang sangat panas. Okey, iblis diciptakan daripada api yang sangat panas. Azab untuk golongan kiri, golongan yang masuk neraka, samum fi samumi wa hamim. Dalam surah At-Tur, apabila ahli syurga yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada azab api neraka, lalu mereka memuji Allah Ta'ala dengan mengatakan apa dia adalah ayat
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Semasa kami di dunia dahulu bersama dengan keluarga kami sangat musyfiqin, takut kalaulah kami ini terkena azab Allah. Lalu famannallahu alaina, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kami suatu anugerah, kami tidak terkena seksa api neraka panasnya ia. Lalu wawaqana, dia pelihara kami daripada azab as-samum, azab api yang sangat panas. As-samum merujuk kepada api nar yang syadidul hararah, api yang sangat panas. Panah tu bukan panah api saja, menyebabkan bahang panah tu boleh dirasai oleh orang yang berada di sekelilingnya. Berada di suasana yang sangat panas. Mungkin kita tak berasa sangat, kita di Malaysia ni kalau panas tengah hari sebentar malam, lepas tu hujan sejuk, tak ada apa dah. Tapi kalau di tanah Arab, kalau fi mausimis saifi, musim panas sungguh. Dia tidak panas siang hari saja, malam pun. Waktu malam, walaupun angin bertiup, kita musim panas siang hari, malam sejuk. Dia kalau malam musim panas, dia akan panas, tak boleh tidur. Kalau rumah tak ada aircon, tak boleh tidur. Tapi tak apa, kalau masa di Madinah memang semua bilik ada aircon. Tapi kerana rakan-rakan hak belajar di Mesir, hak sewa rumah sendiri, dia kata kalau rumah hak sewa tu tak ada aircon, memang tidur di beranda luar untuk ambil angin malam. Angin tu pun panas juga, tapi duduk dalam rumah panas lagi. Kita kata mari mana panas, rupanya wak panas sehari tu dia sipir dari tanah, dia keluar balik. Itu as-samum, panas, bahang panas. Kita mungkin bentuk muka bumi kita ni tidaklah sampai setara tu, panas tu panas sehari je, malam tak ada lah. Baik itu bahang panas disebut dengan as-samum. Sebab tu seseorang yang apabila dia timbul perasaan marah yang amat sangat, marah, tak nak kawal marah, dia akan jadi wak panas. Kita duduk dekat dia, nyamuh dia, papak kita jadi panas. Tak. Sebab rupanya marah-marah yang tak boleh dikawal tu mari daripada syaitan. Bila Nabi SAW melihat dua orang lelaki berbalah, bala punya bala siapa nampak apa dia, adwaju irqihi, orang leher dia tubik kokok bala. Nabi kata, aku inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu perkataan yang kalau dia sebut perkataan ni, hilanglah marah dia. Sebab teka marah tu jadi panah. Bila panah tu, syaitan iblis masuk. Iaitu apa dia? Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengah marah baca a'udzubillah, kurang sikit marah. Tapi kalau rasa marah lagi, pergi berwuduk, ambil air semaya. Sebab marah tu daripada syaitan daripada api hanya padam dengan cara air. Pergilah berwuduk. Tapi kalau rasa marah lagi, pergilah solat. Kalau marah dekat dalam berdiri, kena duduk. Itu kena beringat supaya kemarahan kita tidak sampai menyebabkan kita hilang pertimbangan. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku khaliqun, inni khaliqun. Perkataan khaliq sama digunakan dalam ayat surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni aja'ilun. Dalam surah Baqarah, ja'ilun, aku telah jadikan. Sebab ayat tu tidaklah bentuk menceritakan Allah Ta'ala ciptakan Adam, cuma Allah Ta'ala melantik Adam, mengangkat Adam menjadi khalifah. Khaliq dia mari dalam bentuk isim fa'il, sama dengan ja'il, jadikan. Akulah pencipta yang menciptakan manusia, bashar, manusia. Baik, kenapa manusia tu dinamakan bashar? Insan, manusia. Kalau jamuk ramai, al-nas, manusia juga. Al-bashar, manusia juga. Bashar ni merujuk kepada basyarah, iaitu kulit. Sebab sifat manusia bila jadi manusia, kulit luaran manusia itu memang asalnya adalah tanah. Dia asalnya begitu, merujuk kepada jildah, kulit. Bashar. Kul innama ana basharun mithlukum. Katakanlah ya Muhammad bahawasanya aku juga adalah manusia seumpama kamu.
merujuk kepada asli khilqatihi, asal kejadian manusia daripada tanah. Kenapa tak dikatakan kul innama ana insanum mithlukum? Kenapa tak sebut insan? Tapi disebut bashar. Sebab merujuk kepada min asli khilqatihi, daripada asal kejadian manusia, iaitu daripada Adam. Adam daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu ni asal daripada Adam, dan Adam tu daripada tanah. Jadi la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada apa-apa kelebihan berbanding orang Arab dengan bukan Arab kecuali dengan sifat takwa, bukan sebab faktor bangsa. Sebab orang Arab pun kulit seperti kita juga. Cuma dia kulit comel sikit, dia kulit putih sikit tu je. Tapi dia manusia juga. Bukanlah bermakna bila dia Arab kulit dia putih juga ni sebab kaca tak. Sebab kita juga. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Maka Allah Ta'ala memberitahu malaikat, aku ciptakan manusia daripada salsal, daripada tanah yang kering. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat sebelumnya, ayat 26, tanah kering bercampur dengan tanah yang dimasukkan air yang berubah baunya. Dan apabila telah aku sempurnakan, sawaituhu atmamhu, aku telah sempurna sifat kejadian manusia. Dalam satu hadis disebut hadis sahih Muslim, tetapi ada setengah ulama mertikaikan kesusahan hadis itu. Walaupun hadis sahih dalam sahih Muslim, berhubung dengan Allah Ta'ala ciptakan dalam seminggu ni ada hari. Pada hari Ahad diciptakan apa, pada hari Isnin diciptakan apa, dan dinyatakan pada hari Jumaat diciptakan. Adalah sebut-sebut salah satu riwayat hadis menyatakan satu hari, ada satu hadis yang lain menyatakan bahawasanya Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat selepas waktu asar, waktu petang, waktu maknanya matahari dekat nak terbenam. Maknanya tempoh untuk Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam tidak lama berbanding dengan penciptaan langit dan bumi yang masanya fi sittati ayyam. Adapun langit Allah Ta'ala ciptakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Langit dan bumi serta apa yang ada antara kedua-duanya ada tempoh 6 tahap masa. Lalu orang tanya, Adam sehari ke 2 hari 3 hari? Tak, sebentar. Iaitu hin, satu ketika daripada masa yang disebut pada hari Jumaat depan. Ada riwayat hadis yang menyatakan begitu. Adapun dalam hadis sahih menyebut di antara kelebihan hari Jumaat, kalau kita baca hadis berhubung dengan kelebihan hari Jumaat, salah satu kelebihan hari Jumaat ialah fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat itulah diciptakan Adam. Dan pada hari Jumaat lah dimasukkan dalam syurga. Pada hari Jumaat ia dikeluarkan daripada syurga. Itu berhubung dengan kelebihan hari Jumaat. Pada hari Jumaat diciptakan Adam. Orang akan tanya, iyalah hari Jumaat tu bila? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke? Petang. Jawapannya petang. Maknanya tempoh penciptaan Adam hanyalah sekejap, sebentar. Maka dari sudut perbandingnya, maka Allah Ta'ala menyatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Bahawa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi di sisi Allah lebih akbar, lebih besar berbanding dengan penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi di sisi Allah dianggap sesuatu yang lebih hebat, lebih besar berbanding penciptaan manusia yang sangat mudah. Kalau nak buat perbandingan, bagi Allah Ta'ala mudah belaka, tidak ada apa. Cuma untuk mudah kita faham dari sudut perbandingannya, langit dan bumi itu lebih besar, lebih hebat, dan manusia itu lebih mudah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya ayat tadi menyatakan perbandingan, kalaulah langit dan bumi ini boleh hancur musnah apabila berlakunya kiamat, idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, tu biar kiamat. Maknanya manusia lebih mudah untuk Allah Ta'ala musnahkan setelah dunia ni kiamat. Sebab sebesar-besar langit dan bumi, sekuat langit dan bumi boleh dimusnahkan, manusia ni yang kerdil, yang kecil ni lebih mudah. Sawaituhu, untuk kita melihat perkataan sawaituhu rujuk dalam surah Asy-Syams. Dalam Quran satu surah yang paling panjang Allah Ta'ala bersumpah, surah Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha
wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. 7 situ. Sampai kepada wa nafsin, dan jiwa manusia serta penyempurnaannya. Sawaha, sawaituhu, aku telah sempurnakan kejadian manusia. Bukan sahaja sempurna dari sudut fizikal. Fizikal sempurna, ada 2 telinga kiri kanan, ada 2 mata boleh melihat, ada hidung, mulut, 2 tangan, kaki. Sempurna dari sudut sesuai untuk dipanggil sebagai manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Bentuk kejadian. Kita tidak 4 kaki, 2 kaki. Kita manusia boleh naik basikal, boleh naik motor, boleh bawa pandu kereta, boleh. Kalaulah makhluk seperti kambing tu boleh bawa kereta, macam mana dia nak bawa? Cuba kita bayangkan. Kalaulah makhluk seperti lembu tu boleh pakai handset telefon bimbit, nak pegangan telefon bimbit, tak boleh. Sebab dia tidak termasuk makhluk yang fi ahsani taqwim. Sifat tu hanya ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian, zahir dan batin, fizikal dan juga dalaman. Itu yang dimaksudkan sawaitu, aku telah sempurnakan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa manusia dan penyempurnaannya telah dia, yakni Allah, ilhamkan manusia jalan fujur dan taqwa, jalan kejahatan, jalan kebaikan. Kalau ikut jalan yang baik, selamatlah dia. Tapi kalau ikut jalan fujur, kejahatan, keburukan, dia tidak akan selamat. Tapi manusia sebenarnya dari sudut penciptaan telah sempurna. Sawaituhu. Lalu selepas itu ditiupkan roh. Nafakhtu. Nafakha, tiup ni asal dari bahasa Arab, maksudnya memasukkan sesuatu dalam mulut. Asal. Tapi bagaimana cara Allah Ta'ala tiup, kita tak tahu. Sebab perbuatan ini disebut kepada Allah. Nafakhtu, Allah Ta'ala kata aku tiup. Nafakha, tiup. Wa yawma yunfakhu fis-sur, ingatlah pada hari ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Kita fahamlah tiup ni, tiup gitulah tiup. Nisbah kepada apa yang kita buat, yang kita faham di sudut bahasa. Tapi bagaimana kita nak nisbahkan perbuatan ni kepada Allah, itu kita tak tahu. Cuma Allah Ta'ala sebut nafakhtu, aku tiupkan pada jasad Adam itu min ruhi, daripada rohku. Idhafah ni dia buat. Sebab tu kadang-kadang berlaku kesilapan dalam tafsir menyatakan bahawa unsur Tuhan tu ada pada manusia. Itu tafsiran yang sesatlah, yang tidak betul. Sebab dia kata manusia tu Allah Ta'ala ciptakan daripada rohnya. Bukan begitu. Ruhi ni dhamir ya tu situ tu untuk nisbah kepada Allah adalah idhafat tashrif. Dia kaedah idhafat tashrif, disandarkan isim tu kepada Allah dalam bentuk tashrif, memuliakan makhluk itu, banyak digunakan dalam Quran. Sangat banyak digunakan dalam Quran. Lalu semua mereka itu faqa'u, yakni fa'asqatu, lalu mereka pun jatuh gugur untuk sujud hormat kepada Adam. Ruh ini dalam surah apa? Dalam surah As-Sajdah. Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Thumma sawwahu, kemudian Allah Ta'ala sempurnakan kejadian manusia, wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia tiupkan pada jasad Adam itu daripada roh ciptaannya secara khusus. Disebut secara khusus. Lalu dijadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati untuk berfikir. Lalu semua malaikat itu sujud kecuali iblis. Wallahu alam, sama lain kali lah kisah sujud tak sujud ni dia cerita lain pula, sebab dia ada kaitan dengan perbahasan tentang sifat takabur. Kita akan sambut berhubung dengan sifat takabur. Orang alim sendiri pun kalau ada ilmu, kalau tidak bersifat tawaduk, dia akan masuk neraka juga. Tak ada kau orang jahil, orang alim sendiri pun kalau dia ada sifat takabur,
Adakah kita mengatakan iblis ni jahil? Tidak. Iblis ni ada ilmu. Kalau nak banding kita dengan dia, dari sudut dia ni pernah berkata-kata terus dengan Allah. Kalau kita faham ayat ni dah, dialog ayat ni, Allah Ta'ala kenapa tanya, apa mu tak sujud? Iblis pun jawab kepada Allah, aku tak sujud sebab aku muat daripada api, dia daripada tanah. Bermakna berlaku dialog, percakapan, perbualan secara langsung antara Allah dengan iblis. Sedangkan kita tak pernah berlaku gitu. Adakah iblis jahil tentang Allah? Tak, dia kenal Allah. Dia satu makhluk yang arif billah, sangat kenal Allah. Tapi oleh kerana tidak ada khauf, takut kepada Allah, akhirnya dia menentang satu perintah Allah yang melayakkan dia dihukum jadi kafir, sehingga dia dilaknat untuk selama-lamanya. Gapo dia puncanya? Sebab ego, takabur. Nanti kita akan sambung ke depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.